Kalau mati ada hutang, ada sikit masalah. Nabi SAW kata Aisyah, dia selalu doa satu doa. Dan doa tu doa minta lindung daripada hutang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjali wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thamil wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah selepas mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ma'thami wal maghrami, daripada dosa dan daripada hutang. Nabi berdoa. Jadi ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi, kenapa Tuhan kalau berdoa selalu minta jauh daripada hutang ya Rasulullah? Nabi menjawab, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya bila seorang dililit oleh hutang, maka bila berbicara biasanya dia dusta, dan kalau dia berjanji biasanya dia mungkiri kalau hidupnya terlampau banyak hutang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita bahawa Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat dan berbicara kepada mereka bahawa jihad di jalan Allah Ta'ala dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Kemudian tiba-tiba ada satu orang laki-laki, dia berdiri, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi tukaffaru anni khataya? Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa alladhina fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalika. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku nanti gugur di jalan Allah? Apakah dosa-dosa ku akan hapus semua? Nabi menjawab, ya, asalkan engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar, muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin, dalam keadaan mengharapkan pahala, maju ke medan perang, tidak melarikan diri walau selangkah. Kemudian Nabi berkata kepada dia, apa yang kau katakan tadi? Dia mengulanginya, bagaimana menurutmu jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosa ku akan terhapus? Nabi menjawab, ya, asalkan kau gugur di jalan Allah dalam keadaan engkau sabar dan mengharapkan pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri kecuali hutang. Kerana itulah yang disampaikan oleh Jibril kepada diriku sebentar tadi, kata Nabi. Seterusnya dari Muhammad bin Jahash, dia berkata, pada satu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW sedang menguburkan jenazah. Baginda mendongakkan kepalanya ke langit, kemudian menampakkan dahinya dengan telapak tangannya sambil membaca, Subhanallah, madza nuzzila minat tasydid, fasakatna wa fazi'na, falamma kana minal ghadi sa'altuhu, ya Rasulullah, ma hadha at-tashdid alladhi nuzzila? Faqal, walladhi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhala al-jannata hatta yuqda anhu dainuhu. Subhanallah, kata Nabi, betapa berat ancaman yang diturunkan. Kami diam saja, namun sesungguhnya kami terkejut. Keesokan harinya aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ancaman berat apakah yang turun? Nabi menjawab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang lelaki terbunuh fi sabilillah, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi, dihidupkan kembali, terbunuh lagi, terhidup kembali, sementara dalam keadaan dia pula mempunyai hutang, ma dakhalal jannah, maka dia tidak akan masuk syurga hatta yuqda anhu dainuhu, sehingga dia settle semua hutang-hutang dia. Kemudian daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid akan diampunkan seluruh dosanya kecuali kalau dia ada hutang.
Dari Samurah dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah. Baginda bersabda, ahahuna min bani fulanin ahadun salasan. Faqama rajulun faqala lahu an-nabi ma mana'aka fil marrataini awwalin alla takunu ajabtani ama inni lam unawwih bika illa bi khairin inna fulanan li rajulin minhum mata masuran bidaini. Nabi tanya, adakah seorang daripada bani sekian-sekian di sini? Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kemudian seorang lelaki angkat tangan, ya Rasulullah, saya. Nabi bertanya, apa yang menghalammu untuk menjawab seruanku pada kali pertama dan kali yang kedua? Kenapa sampai 3 kali baru kamu nak mengaku, nak menyaut? Adapun aku tidak menyebutkan sesuatu kepadamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya fulan, kata Nabi, seorang lelaki dari kalangan mereka yang sudah mati, tertahan dia kerana ada hutang, kata Nabi. Selanjutnya hadis daripada Uqbah bin Amir bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qal ad-dainu. Jangan kamu membahayakan diri kamu selepas mendapat keamanan. Mereka bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu bila kamu terlampau banyak hutang. Begitu juga hadis dari Sauban yang merupakan pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqa ruhul jasadu wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal ghulul wad daini dakhal jannah. Apabila roh terpisah daripada jasad, iaitu meninggal dunia, dan sedang dia bebas daripada 3 perkara. Pertama, sombong, yang kedua suka korupsi, dan yang ketiga ada hutang, nescaya orang ni masuk syurga. Tapi kalau 3 ni dia buat, sangkut. An Jabir qala tuwfiya rajulun faghasalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu thumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi faqulna tusalli alaihi fakhatta khutan thumma qala alaihi dainun qulna dinarani fansarafa. Jabir cerita pernah berlaku satu ketika seorang lelaki meninggal dunia. Dan kami pun para sahabat mandikan jenazah dia, kafankan dia, wangi-wangikan dia. Kemudian kami datang bawa mayat itu kepada Nabi. Maka berkata, Nabi bertanya, Nabi tahu semayangkan jenazah ini. Baginda pun melangkahkan kaki. Tiba Nabi tanya, ada hutang tak orang ini? Maka dijawab oleh orang yang kenal, ada ya Rasul, arwah ni ada hutang 2 dinar. Nabi pun pergi, tak jadi. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Fatainahu faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhiqqal gharimu wa bari'u minhum al-mayyitu. Qala na'am. Fa shalla alaihi. Abu Qatadah kemudian bila dia tengok suasana itu, dia rasa bertanggungjawab. Kemudian dia pun bayarkanlah, tanggung hutang 2 dinar itu. Kemudian sahabat datang lagi kepada Nabi. Kemudian Abu Qatadah pun cerita, ya Rasulullah, 2 dinarnya saya dah pun tanggung, dah selesaikan hutangnya. Maka Nabi pun bersabda, kamu betul akan menanggungnya sehingga mayat itu terlepas daripadanya? Dia jawab, ya Rasulullah, saya tanggunglah. Maka fasalla alaihi, maka Nabi pun mensolatkan jenazah itu. Cuma qala ba'da zalika bi yaumin ma fa'ala dinaran faqal innama mata amsin. Qala fa'ada ilaihi min al-ghadi faqal laqad qadaituhuma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-an baradat alaihi jilduhu. Kemudian selepas daripada hari itu, Nabi pun bersabda, apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut? Kata Abu Qatadah, sesungguhnya dia baru meninggal kemarin. Jabir berkata, maka Rasulullah mengulang pertanyaan itu esok harinya. Maka Abu Qatadah, saya dah melunaskannya ya Rasulullah 2 dinar itu. Maka Nabi pun bersabda, al-an baradat alaihi jilduhu. Sekarang barulah sejuk kulitnya di dalam kubur. Kemudian hadis yang lain Nabi bersabda, man mata wa alaihi dainun falaysa thumma dinarun wala dirhamun walakinnahal hasanatu wasayyiatu. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih memiliki hutang, sedang di sana tidak ada dinar dan juga dirham, akan tapi yang ada hanyalah kebaikan ataupun keburukan. Maka hadis-hadis ini dibawakan kepada kita untuk memberikan satu pelajaran bahawa roh mujahid yang syahid, mukmin yang biasa dan orang kafir, yang membezakan mereka adalah nikmat yang pelbagai. Orang mati syahid ada nikmat-nikmatnya.
walau bagaimanapun. Kalaulah orang itu memiliki hutang yang dia sengaja tidak mau lunaskan, maka Nabi dalam hadis-hadis yang kita dah bacakan tadi, hutang tersebut akan menjadi penghalang untuk dia naik ke syurga Allah bagi mendapat ganjaran atas kebaikan yang telah dia lakukan. Maka moga-moga perbincangan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Ingat, hutang adalah satu kewajipan yang perlu kita lunaskan, kerana tanpa kita selesai daripada masalah hutang, maka akan menyebabkan kita bermasalah di kemudian hari nanti.